Okey. Tak baguslah. Orang kita kan. Tolong dia gambar belakang kau. Sekian. Aku dah belakang. Taklah, okey belakang. Boleh? Boleh, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis petang ini dengan kita Al-Fatihah. So petang ni kita ada sedikit ladap, tak ada pentadbir, jadi saya santai saja. Kita pulang nak gula ke minum air ke boleh. Jadi pentaksiran bilik darjah mungkin cikgu dah pernah buat, tapi ini secara skema nama je lah. Okey, saya bahagikan kepada 3 slot. Okay, slot yang pertama, pengenalan mengenai PBD. Okay, apakah PBD? Ni daripada website KPM lah. Sebab KPM ni dia kita panggil tunjang utama pendidikan kita. Nak tak nak, walaupun kita ada JAIS, tapi kita kena ikut juga tunjang KPM. Okay. PBD ni pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan. Pentaksiran berterusan maksudnya kita tak naklah mengajar ni sia-sia, jadi mengajar je. Jadi kita nak menilai apa yang kita ajar tu student faham tak. Maka wujudlah pentaksiran. Okay. Pentaksiran ni kena berterusan. Berterusan macam mana nanti kita tengok. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, perkembangan, kemajuan, kebolehan. Okay, ni contoh dia ialah perkembangan. Saya ajar tolak dalam kelas. Okay. Kemajuan. Kemajuan ni maksudnya dengan tolak tu dia boleh menolak RM2 jadi RM1, boleh tolak. Kebolehan. Jadi dengan menolak dan dia maju tolak RM1, RM2, dia berkebolehan untuk jadi ahli koperasi pula tolak duit. RM2, RM1. Jadi dengan perkembangan, kemajuan dan kebolehan tadi, kita nak menilai pencapaian dia tu. Kita nak bagi dia TP berapa. Oh, budak ni dah berjaya jadi ahli koperasi. TP 6 lah. Okay. So, dia dah menggunakan kaedah menolakan kita tu sampai boleh jadi ahli koperasi. Sumber manusia yang boleh bermanfaat kepada masyarakat. Itu yang kita nak. Apa yang kita ajar ni bermanfaat kepada anak murid sampai jadi sumber manusia kepada masyarakat. Okay. Jadi seterusnya PBD ni berlaku secara formatif dan sumatif. Okay, kita nak kena ada pentaksiran ni tak bolehlah sekadar cakap je. Student ni TP 6. Apa bukti gitu. Jadi kena ada formatif dan sumatif. Formatif ni maksudnya berterusan. Sama ada nak buat mingguan, bulanan, harian ataupun petang-petang je ke, pagi je ke, waktu PJ je ke. Okay, itu maksud formatif. Mak, jawab siapa? Ustaz minta okey eh? Saya medium bahasa Melayu. Okey. Dan sumatif. Okey, sumatif ni di hujung lah. Biasanya penggal ataupun hujung tahun PAT atau PPT. Sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Ada beza mula-mula saya tak faham juga. Dah lah lemah bahasa Melayu. Tiba-tiba sebagai pembelajaran untuk pembelajaran. Sama je maksud dia kan. Rupanya ada maksud dia berbeza. Okay, kita tengok lebih jelas lah dalam bentuk diagram macam tu. Jadi sebagai pembelajaran ni maksudnya daripada student tu sendiri, daripada murid tu sendiri. Okay, maknanya kalau kita nak buat PBD ni, kita nak taksir dia. Kita suruh katakanlah buat LAM kan. LAM kita ajar daripada LAM tu student dapat buat lakonan. Okay, bila dia buat lakonan, kita tanya dia, okay, apa yang awak dapat daripada lakonan tu? Okay. Dapatan daripada yang dia cerita tentang lakonan tu juga boleh jadi satu pentaksiran. Tapi macam mana kita nak dapat tu, kita yang kena ada satu evidence. Kita kena rekod ke, tulis ke. Okay, nanti saya tunjuk kaedah bertulis lah. Okay. Jadi ni maksudnya formatif. Boleh buat dalam sewaktu kelas, hujung minggu, macam hari tu buat malam kan, pertandingan lakonan 6 tu kan. Okay. Macam malam Jumaat ni nanti ada Harry Potter, itu juga boleh jadikan satu pentaksiran. Okay. Murid menilai perkembangan pelajaran sendiri. Okay, tadi sama ada kita tanya student
apa yang awak dapat daripada lakonan ataupun perkembangan pelajaran sendiri. Ni dalam kelas lah, dia dah tulis, kita tanya dia, kenapa awak dapat jawapan macam ni? Dia jawab kenapa tu pun kita boleh taksir dia TP berapa. Pentaksiran pendiri dan rakan sebaya ni maksudnya antara murid lah. Dia tanda kawan dia punya karangan, tapi biasanya susah lah part ni sebab dia belum ada ilmu tata bahasa nak tanda karangan kan. Dia tanda, lepas tu dia beritahu kawan saya ni boleh dapat TP 5. Ni contoh, tapi ni pentaksiran yang susah lah nak dibuat. Sebagai pembelajaran tadi untuk murid, untuk pembelajaran ni pula dari guru. Dari guru maksudnya RPH yang kita buat lah. Jadi masa pergi kursus hari tu, kan tunjuk RPH. Cikgu yang sampaikan tu dia suruh tunjuk RPH. Dia sangat terkejut, RPH Meet sangat simple. Ada IHAS je yang tambah sikit kan. Tapi tak ada pun tentang TP, tentang pentaksiran tu tak ada. Jadi tapi selagi Jaiz tak suruh, kita buat dulu. Silakan. Jadi guru sebenarnya kita punya RPH tu kita punya RPH tu di bahagian objektif kita kena tulis pada hari ini nak buat lakonan sebagai kaedah pentaksiran. Tapi tak ada kan kita kalau saya memang ambil sebiji-sebiji di SKP. Kopi di SKP letak kat objektif. Tak mungkin berbeza, setiap guru buat RPH berbeza kan. Okey. Ataupun guru juga masa pembelajaran tu kenal pasti kita boleh tahu daripada di SKP tu, kita boleh tahu pelajar ni tahu je tapi tak pernah buat. Itu antara untuk pembelajaran lah. Jadi sebagai pembelajaran dari murid, untuk pembelajaran dari guru tentang pembelajaran ni maksudnya dari bertulis sendiri. Kaedah bertulis lah, ni kaedah yang dulu-dulu lah, bertulis je, tak ada kaedah lain. Okay. Jadi kaedah bertulis ni biasa kita buat time exam lah, PPT atau PAT. Okay, boleh? Aku anak murid. Jadi sebelum kita nak lebih lanjut, kena tahulah tujuan PBD ni. Satu kan? Tujuan PBD ni mengenal pasti kekuatan kelemahan murid. Sebelum ni kita kenal pasti je kekuatan dan kelemahan murid, tapi secara bertulis, secara tengok tu lebih nampak daripada bertulis saja. Sebab kadang-kadang ada student dia menghafal je. Dia menghafal je, dia boleh jawab semua. Mengesan perkembangan murid, ni setiap hari lah kita nampak mula dia pandai tambah. Jadi kita nampak perkembangan daripada tambah tu, dia boleh buat admat. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran ni maksudnya kita nak nampak murid lemah. Jadi kita nak ubah suai pengajaran kita. Takkanlah setiap tahun kita buat lakonan je. Mungkin tahun depan kita suruh dia susun bata ke, contohlah kan. Mengetahui keberkesanan pengajaran. Ini yang saya sebut awal-awal tadi. Kenapa kena ada pentaksiran? Kita mengajar ni tak syok sendiri. Kena tahu ada outcome yang kita dapat. Mengambil tindakan susulan. Bila kita dah tahu adanya penambahbaikan, kita kena buat tindakan lah. Okay, ni untuk guru sendiri. Okay, untuk murid, bila dia tahu TP dia, jadi dia sepatutnya kena aware lah. Oh, aku ni TP 1. Takkanlah aku nak tahu je. TP 1 ni maksudnya tahu je. Tahu je, tengok je tahu. Tapi mesti ada satu perkembangan untuk diri dia. Mengenal pasti kekuatan kelemahan, meningkatkan pencapaian pembelajaran. Bila dia tahu, dia akan cuba improve diri dia, maka akan meningkatkan pencapaian pembelajaran. Okay. Jadi ini macam ulang juga. Kesimpulan yang saya cerita tentang pentaksiran, yang saya boleh skip, saya skip Okay, ini pentaksiran pendidikan ni secara umumnya nak taksir, nak taksir lah apa yang kita mengajar kan. Bila PBD bermula, sebelum 2011 apa boleh teka? Kita mentaksir guna kaedah apa? Tak usah. PBS bermula 2011. PMR salah satu. Jadi kaedah apa tu? Ya, hanya bertulis. Jadi
Kan masa zaman saya 2000 Sebelum tu lagi lah. sebelum 2011, kaedah kita memang hanya bertulis saja. Yang hanya membezakan adalah arah soalan. Jadi ada 2-3 soalan yang diberi supaya membezakan pelajar tu boleh dapat A atau B. Tu je. Tapi tak boleh menilai dia pandai memasak ke ataupun dia pandai bertukang ke, tak boleh menilai. Okay. Maka diwujudkan PBS. Fungsi utama awal-awal PBS ni sebenarnya nak buat macam Finland. Okay. Finland maksudnya dia nak buat macam ceramah sejarah pula. Saya share sikit lah. Dibuat supaya bila tak berjaya, tak faham, tak boleh naik tingkatan. Tapi akhirnya ibu bapa tak setuju. Kata, mana boleh, takkanlah anak orang lain dah naik darjah 4, anakku darjah 3 je lagi. Jadi tak jadi PBS yang sebenar tu. Maka yang terjadi hanyalah buat evidence yang berlambak, masih bertulis. PBS dulu masih bertulis. Evidence melambak, band 1, band 2, band 3, band 4. Zaman 2011. Maka 2011 ni sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian PMR ditukar jadi PT3 2014. Kemudian 2016 baru wujud PBD. Walaupun orang kata tukar nama je ke pentaksiran sekolah. Nanti kita tengok pentaksiran sekolah. Kemudian wujud KSSM. KSSR dah wujud 2011. KSSM ni maksudnya silibus yang telah berubah. 2021 tak ada dah UPSR, tak ada PT3, kesan daripada PKP. Okay. Jadi ni first batch KSSM 2021, kemudian tahun ni lah first batch yang tak ada PT3. Jadi kita nampak mereka tak pernah melalui peperiksaan besar selama 5 tahun ni, nampak perbezaannya. Cikgu yang mengajar mungkin nampak. Okay. Jadi apa bezanya? PBS ni sebenarnya dia tak nak exam je. Jadi wujud dua benda ni, iaitu nak ambil daripada 4 tempat, akademik dan bukan akademik. Akademik masih lagi adalah SPM. Kita masih ada pentaksiran pusat, SPM. SPM sahaja. Okay. Pentaksiran sekolah, kita ada WASA, ada terpulang pada sekolah. Ada sekolah nak buat setiap bulan ada ujian. Tak apa, masuk. Ada sekolah nak buat PPT je. Ada sekolah nak buat PAT je, terpulang sebab nama dia pentaksiran sekolah. Terpulang kepada sekolah. Okay. Kemudian bukan akademik, kita tahulah ya, ada SEGA, ada PAJSK, ni semua ada markah. Okay. Pentaksiran psikometrik, kalau psikometrik ni memang Cikgu Syafai lah kan, yang selalu post dekat grup kan. Itu juga termasuk sekali dalam PBS. Okay. Apa yang berubah ialah pentaksiran sekolah tu tukar jadi PBD. Okay. Tetapi, adakah dia hanya beza nama je? Tak. Okay, saya pun pergi kat slot seterusnya. Okay. Dia beza nama ke tidak? Bukan. Maka wujudlah pelaksanaan yang lain. PBD ni pelaksanaan yang lain daripada PBS. Okay, saya bagi contoh dulu. Ada kura-kura, ada burung, ada anak. Okay, kita pun masuk kelas. Katakanlah tiga ekor ni, dia adalah pelajar kita. Kita pun masuk. Okay. Hari ni, tapi kita tak adalah cakap anak-anak murid kita begini. Okay. Cuma saya nak contoh sebab semua maklumkan binatang ni macam mana. Okey, hari ni cikgu nak menilai siapa yang terbang paling laju. Jadi kita dah tahu pelajar yang dah sedia pandai, dia akan dapat skor dengan TP6 dengan apa yang kita sampaikan tu. Tapi pelajar lain, adakah dia tak pandai? Dia bukan tak pandai, tapi cara kita mentaksir tu salah. Cuma isunya ialah masa. Masa lah kita nak buat semua dapat TP6, masa lah tak cukup kan. Okay. Maka itulah beza pentaksiran sekolah dan PBD. PBD ni dia ada 3 pula komponen. Komponen untuk kita mentaksir dia. Kalau pentaksiran sekolah tadi hanya evidence saja. Okey, cikgu masuk kelas. Okay, hari ni cikgu nak menilai tak TP1. Semua orang jawab soalan TP1. Okay. Oh, dapat. Jadi itu adalah pentaksiran sekolah. Okay. Tukar kepada PBD, kita tak nak dah TP1 kat kertas, TP2 kat kertas, TP3 pun kat kertas. Tak nak macam tu dah. Maka wujudlah 3 kaedah pentaksiran PBD. Iaitu pemerhatian, kita tengok je. Tengok, okay. Biasa contoh RBT lah. Pandai buat projek. Student tu kita nampak dia tak boleh pun exam, tapi dia pandai buat projek yang bombastik. Daripada bilik mesyuarat ni,
begini hamba tiba-tiba masuk ada lagu ke contoh kan. Jadi bila dia dapat macam tu, kita tahu oh dia dapat semua yang kita ajar dalam RBT tu untuk menghasilkan sesuatu tanpa kita cakap pun. Maka dia boleh dapat T6. Itu pemerhatian. Okay, penulisan masih lagi lah kita jalankan. Perlu juga penulisan. Okay, lisan. Lisan ni macam lakonan tadi lah. Lakonan ataupun presentation. Kita kata okay, tajuk bab 1 ni cikgu nak present. Jadi siapa yang pandai present, kita bagilah TP tinggi. Tapi yang tak pandai present, kita tengok bahagian lain. Mungkin penulisan dia bagus. Bermakna PBT ni tujuan dia ialah kita nak semua dapat TP6, tapi melalui kaedah-kaedah pentaksiran yang kita tahu student tu boleh. Gitu. Maknanya kura-kura kita tak boleh lah suruh dia terbang kan. Tapi kalau kita suruh dia berenang, dia dapat tak TP6? Oh, lambat juga. No comment. No comment. Boleh. Dia boleh tapi kita kena buat guide dia lah. 5 tahun. Jadi itulah sebenarnya. Bagi saya sebenarnya jadi cikgu ialah dia bercerita pasal jadi cikgu. Kepuasan mengajar adalah bila kita nampak anak murid kita tu berjaya dengan apa yang kita sampaikan. Macam itulah. Itu pendapat saya lah. Okey. Jadi bagaimana? Okey, tadi ada 3 cara, tapi macam mana kita nak menilai? Kita kena ada guideline juga untuk menilai. Tak boleh ikut suka hati. Oh sayang budak ni bagi TP6. Yang ni asyik marah kita je, asyik buat muka masam dengan kita, tak nak bagi TP6 walaupun dia pandai. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita tengok macam mana nak menilai. Tidur je tapi skor kita punya exam. Bagi kita. Betul kan? Jadi kita kena ada satu nama term dia, pertimbangan profesional. Tak boleh ikut emosi masa nak mentaksir tu. Okey, boleh. Boleh sangat ya. Jadi apakah pertimbangan profesional? Ada 4 elemen lah. Kalau kita baca kat sini, pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika. Profesional lah. Dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid. Bertanggungjawab maksudnya dulu ada kes, dia tak tanda pun ketat exam tapi dia memang je TP. Dululah ada kes. Jadi itu tak bertanggungjawab. Kita tak jadi guru yang begitu. Berdasarkan analisis, maknanya kena ada satu kaedah pentaksiran. Tak boleh main baru masuk kelas, Assalamualaikum, kita dah tahu dah ni semua TP5. Tak boleh juga macam tu. Okey. Dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Tu saya cakap tadi, walaupun kita tahu student tu boleh, tapi kita kena ada satu evidence. Evidence macam mana? Okay, jadi saya cerita 4 elemen dululah. 4 elemen pertimbangan profesional. Macam mana kita nak menimbang secara profesional penilaian kita tu. Okay, yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan ni kita boleh dapat daripada macam ni lah, ladab, kursus. Kalau tak ada kursus, kita cari kursus. Tak, maksudnya online ada, YouTube ada, bukannya cari kursus tu maksudnya Assalamualaikum Jais. Bukan, maksudnya kita boleh ada media sosial, ataupun kita boleh guna Google untuk kita cari ilmu untuk pengetahuan lah, untuk okey kalau lakonan macam ni boleh bagi TP ke tidak, macam tu. Okey. Saya tak baca lah yang panjang-panjang tu, saya terus cerita contoh ya. Okay. Elemen kedua ialah tanggungjawab profesional. Tanggungjawab profesional ni lah yang saya kata tadi, kita tak boleh bias. Tak boleh menilai student hanya kerana kita sayang dia. Okay. Petang-petang dia selalu jumpa kita, tolong kita terus bagi dia TP6 pun tak boleh. Ataupun kita nampak student ni diam je dalam kelas kan, TP1 pun tak boleh. Jadi kena ada satu penilaian yang kita kena rasa tanggungjawab lah. Kena adil dengan semua satu kelas. Kalau kita nak bagi bonus, semua orang kena dapat bonus. Kalau kita nak tolak markah, semua orang kena tolak markah. Okay. Elemen seterusnya ialah input murid. Okay, input murid ni daripada, ada ni contoh-contohnya ialah ni lah. Kita boleh buat pemerhatian, perbincangan 2 hala, soal jawab, buku log, portfolio tu kerja khusus. Berapa persen tu? Jurnal harian, kuis, esei. Banyak kaedah daripada murid tu sendiri yang kita boleh ambil sebagai pentaksiran. Okey. Kemudian pengalaman. Pengalaman ni maksudnya diri kita sendirilah. Bila kita dah lama-lama mengajar, kita dah tahu dah student ni dia boleh dapat TP5. Kenapa? Sebab
Kita dah tahu dah kebiasaan kalau dapat jawab soalan ni, dia mesti dapat jawab soalan ni, macam tu. Jadi itu adalah pertimbangan profesional daripada pengalaman. Sebab itulah pentaksiran ni kita tak boleh buat 100% exam saja. Kita sebenarnya ketua panitia GKMP boleh decide okey, exam nak ambil 40% je. 20% nak ambil daripada kerja-kerja dalam kelas. 20% lagi bercakap tak dalam kelas. 10% adab dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada persetujuan panitia. Dia tak boleh contoh macam matematik, saya je nak macam tu, tapi Zakuan tak nak gitu. So tak boleh, dia kena ada persetujuan panitia. Dia tak adalah kita nak exam sahaja. Boleh ada pecahan-pecahan dia. Okay, macam mana kita nak buat pentaksiran ni juga, kita boleh guna kaedah, ini adalah syarah alih untuk buat pentaksiran. Kita boleh guna kaedah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ini kebiasaan mana-mana institusi akan guna PDCA. Okay, macam mana nak buat PDCA ni? Okay, ini adalah syarah alih nak buat pentaksiran supaya nampak lebih sistematik. Tak adalah kita ni masuk kelas terus je TP5, TP6. Tak ada sistematiknya. Maka bermula dengan P, Plan. Ni yang kita dah biasa buat. Nama je macam plan, tapi sebenarnya kita buat RPH. So, P, Plan adalah untuk RPH. Semua ada buat kan? Okay, jadi, tak ada masalah. Tak ada tambahan kerja lah maksudnya. Kemudian C pula. D, Do. Okay, bila kita dah buat RPH, kita pun masuklah dalam kelas. Katakanlah dalam RPH tu kita tulis objektif hari ni nak menilai pelajar boleh buat kipas untuk PSB. Ini katakanlah soalan topik PSB kan. Boleh buat kipas tu maknanya saya faham dia pandai buat seni kontra contoh. Bila pelajar tu dah laksanakan, kita kena decide macam mana kita nak taksir. Kipas tu kalau lebar kita bagi TP6. Kecil sikit dia tak faham kontra ni TP2 contoh. Kita yang kena decide. Cikgu yang mengajar tu kena decide. Okay. Seterusnya si tadi check. Okay. Bila kita dah decide, kita pun record. Record ni nanti saya tunjuk cara bertulis kita nak record lah. Perlu ada satu record. Sebab kita takkan ingat semua benda yang kita buat dalam kelas. Bila keluar, tadi siapa yang dapat 60 tadi? Jadi kena ada satu record. Kalau ikutkan sebenarnya bila kita masuk kelas, kita kena ada senarai nama murid dan apa yang kita buat dalam kelas tu. Kita nak kena catat murid ini perkembangan dia apa, murid ini perkembangan dia apa. Tapi belum lagi dibuat kan, tak apa, akan datang. Okay. Seterusnya bila kita dah rekod tadi, kita tengok okey, Ahmad ni baru dapat TP1, yang lain TP5. Kita kena menilai adakah sesuai buat pentaksiran untuk Ahmad tadi dalam kelas dia seorang atau kita perlu ambil masa lain untuk buat pentaksiran dengan Ahmad tadi. Jadi kalau ya, tindakan susulan, action. Tindakan susulan ni kita juga kena fikir nak buat bila. Sesuai tak tiba-tiba buat TP1 untuk semua orang yang dah faham TP5 dalam kelas. Jadi kena cari masa lain. Ataupun kita nak menilai guna kaedah lain. Okay, kalau tidak, terus je lah. Letak dalam melapor tahap penguasaan murid tu nak letak dalam mana? Template PBD. Template PBD. So sebenarnya dia akan jadi, kita jadi penat buat PBD tu sebab kita tak berterusan. Kita macam okey semua isi PBD. Lalu kita nak mana template tu. Tapi saya faham. Isunya di sini ialah masa dan kita ada kerja-kerja yang lain. Okay. Jadi melapor tahap penguasaan murid ni sepatutnya lepas je kita habis semua TP tu, kita isi lah terus gitu. Okay, lepas tu tamat, habis dah lah. So bila pelajar dah berjaya isi semua TP5, TP6, maknanya kita nampaklah berhasil aku mengajar. Jadi tahun depan kita boleh guna kaedah yang sama masa kita mengajar. Okay, soalan seterusnya. Boleh terima lagi ke ni? Baru 3.40 ni. Cuba teka. Lapar. Cuba teka berapa tahap minimum PBD? 3. Ya, betul. Ada nak. Siapa dia dapat 3?
Okay. Bermakna di mix kita tak boleh letak minimum 3. Sebab apa? Sebab mereka telah berjaya dalam pentaksiran masuk ke mix yang kita tahu dia sepatutnya TP 4, TP 5. Jadi penanda aras minimum mix adalah 4. Tapi macam mana kita nak cerita dia dapat 4 tu? Tu evidence yang cikgu kena fikirkan. Sekarang mungkin kita tak rasa lagi sebab kita tak ada audit yang melihat PBD. Kalau audit melihat PBD, dia akan tanya, mana evidence yang awak cakap student ni TP 6? Kenapa dia dapat TP 4? Tengok dia sememeh je contoh kan. TP 4 dia contoh. Okay. Next. Okay. Walaupun tak ada cikgu yang mungkin tak ada yang mengajar yang ada di SKP, tapi kita perlu tahu juga PBD ni nak mentaksir, kalau ikut skema dia kena ada di SKP. Nak mentaksir kena ada satu orang kata sistem lah yang kita nak. Takkan mentaksir ikut menilai diri sendiri je, tak. Maka KPM ni dah wujudkan silibus. Jadi kita tak perlu pening dah. Saya buat di SKP baru. Ada dah di SKP untuk kita PBD kan. Okay, macam mana? Okay. Jadi bawa tak semua di SKP? Jadi kita buka. Boleh dah pun boleh. Saya just nak tunjukkan dulu, tapi kita tak ada lagi nak buat bengkel. InsyaAllah minggu depan ni. Perlu juga ada bengkel, walaupun kita rasa alamak ni bila nak buat kan, tapi kita perlu juga buat bengkel supaya tercapailah nak buat PBD ni secara betul. Okay. Siapa yang ceritanya kan di SKP ni kan dia ada awal-awal tu, siapa yang cover baca semua yang awal-awal yang dia kata nak jadi fikrah matematik. Kalau saya pilih dia nak melahirkan pelajar yang berfikrah matematik, maknanya jalan je tengok, oh ni ada tambah plus minus, ni ada fikrah matematik. Yang ada segitiga, ada tak baca segitiga tu dalam dia ada apa? Ke bila misi ke bila print terus yang TP je. Print semua tapi tak baca. Okay, nanti maknanya kena cari masa. Ya, kena baca sendiri-sendiri. Sekejap saya cuba buka satu contoh. Tak baca. Fikrah semua nak faham ke masa fikrah tu bila berjalan tu dia terus ternampak apa yang dia belajar dalam kelas tu. Dia boleh relate. Contoh macam saya suka relatekan student dengan kuasa. Ni sajalah nak share matematik. Kan apa-apa sebenarnya semua ada nombor tu ada kuasa. Kuasa. Kan? Tapi kita tak tulis kuasa tu. Contoh 3 kuasa 1. Tapi kita akan tulis matematik 3 je. Kita tak buat kuasa tu. Kalau dia kuasa 1. Jadi saya ceritalah kat student ni termasuk IHAS sekalian. Contoh PBD yang ada IHAS. So saya cakap ke student, apa yang kita boleh relatekan dengan Islam? Bermakna sebenarnya kita semua ni bukan keseorangan. Ada kuasa yang satu. Tapi kita tak tulis benda tu. Dia tak ada pun. Mana Allah tak ada gitu. Tu maksud saya. Macam mana kita nak mentaksir student tu? Menggunakan kaedah fikrah tadi. Saya nak cerita pasal fikrah tadi. Kita nak bagi student tu bila belajar dia bukan dapat ilmu kita je, tapi dia boleh relatekan apa yang dia belajar tu dekat dengan Allah. Ini matlamat utama yang saya nampaklah di IHAS dan JAIS. Mungkin di sekolah lain sama je, cuma tidaklah terlalu menekan ke IHAS kan. Okay. Sambung. Jadi tak sempat nak baca depan-depan kan. Yang maksud saya yang ni kan ada pelaporan tahap penguasaan, nilai dalam pendidikan matematik ni, tahap penghayatan ni kan. Taksiran ni sebenarnya semuanya apa yang kita nak capai masa mengajar. Okay. Tak apa, itu kemudian saya terus ke contoh apa yang kita nak TP kan dalam di SKP. Okay. Contoh dalam matematik ni, okay, boleh tengok masing-masing punya di SKP. Kalau saya punya di SKP ni dia ada standard kandungan dengan standard pembelajaran. Apa beza dua ni? Takkan tak jawab.
mesti tidur. Standard pembelajaran. Standard kandungan tak ada. Okey. Ya, Ustazah Fazila, standard kandungan. Yes. Standard kandungan tak ada. Standard apa yang satu? Standard pembelajaran. Apa yang nak dia tu? Apa maksudnya dalam Betul. Okey, jap saya tengok. Saya tak ingat ni. Sekejap apa yang dia befo? Sebentar ni beza dia. Dari istilah pentaksiran, standard kandungan ni subtopik besar yang dia orang anak murid perlu kuasai, ilmu yang perlu dikuasai. Standard pembelajaran, kriteria yang boleh diukur. Macam contoh tajuk tak boleh diukur. Tapi di standard pembelajaran, item tu yang kita boleh ukur untuk kita bagi dia TP. Itu beza dia. Standard kandungan ni hanya sekadar tajuk besar. Macam berjelasan sebelah tajuk besar. Okey. Jadi kemudian kita ada standard prestasi kan sebelah dia. Okey. Ada standard prestasi ke tak? Ada prestasi yang TP lah. Tak ada. Hujung sekali. Standard prestasi. Bermakna, okey, contoh macam saya punya matematik ni. Okey, tajuk utama, ni saya nak tunjuk cara nak rekod TP tadi. Kan kita tak boleh nak cakap ni kan, kita nak mempersembahkan bukti pelajar tu boleh dapat TP. Okey. Jadi kita translate dia macam mana nak buat ni aja. Kita letak dulu sebelah nampak tak? Saya buat dalam Excel. Mana sekejap mouse tak nak beri sama. Sampai hati. Mouse tak nak beri sama. Okey. Saya buat kat Excel. Okey, nama dia rekod perkembangan murid. Dulu nama dia rekod transit, tapi yang awal transit tu sangat membanyakkan kerja cikgu. Jadi kita buat yang rekod perkembangan murid ni lebih mudahlah sebab kecil-kecilkan dia. Okey. So katakanlah saya nak buat 2AG. Kita betulilah kelas 2AG. Nanti kan tak tahu pula. Tak nampak dah. Kenapa terima kasih kat sini? Patutlah mau proses slide. Tak maaf pula. Ada belum? Oh, patutnya lebih baik. Awak tak mungkin kita sama ni Excel ni. Tak mengganggukan boleh. Jadi kita pun bagi rekod perkembangan murid kelas 2 Al-Ghazali. Kita pun nak buat bab 1, pola dan jujukan. Okey. Pola dan jujukan. Okey. Ini maksudnya standard kandungan tadilah. Standard kandungan. Kemudian kita ada standard kandungan tu, apa yang kita nak nilai. Kita ada 1.11, 1.21. Okey, macam mana nak tulis dia? Boleh kerana dia banyak, kita buat macam ni. Okey, mula-mula bilangan dulu. Kan anak murid kan kita nak tulis ada berapa bilangan anak murid kan? 1, 2, 3. Besarkan. Besarkan sini. Okey. Ini bilangan ni. Okey. Nak mudah, ambil je yang Excel nama murid yang kita dah buat kan? Tak perlulah kita menaik lagi sekali. Dah ada hari tu siapa yang buatkan kat Gila rasanya. Yang nama-nama ahli kelas kan? Okey, kita pun copy semua ni. Saya tunjuk je manual sebab nanti cikgu-cikgu semua kena buat bengkel. Minggu depannya akan buat manual macam ni juga. Okey. Dilarang CRK tiba-tiba. Okey, jadi sini nama. Kita pun letaklah nama anak murid yang kita nak nilai TPA dia tak bagi pula. Ya contoh gitu je lah kan. Tak payahlah sendiri kan. Ali, Abu, Ahmad gitu. Adalah seorang nama. Adalah seorang perempuan. Kita dapat 2 TV. Okey.
Oleh kerana tadi yang kita punya di SKP ni ada 1.1, kemudian sini pula ada 1.1.1. Okay, kita tak nak ambil yang ni. Kena. Ni sebagai tajuk besar, dia akan jadi macam ni. Terpaksa kita gini, buat gini kan. Insert lagi satu. Sinilah. Okay, tak apa, nanti kita akan ulang balik benda ni. Jadi tadi 1.1. Bawah dia ada 1.1.1. So ini standard prestasi. Ni kan tadi ada 1.1, 1.1.1 kan. Okey, tapi 1.2 saya ada 2. Okey, jadi kita buat macam ni. 1.2 tapi bawah ni ada 1.2.1, 1.2.2. Macam tu. Lepas tu nanti bila dah siap lah baru kita formatkan dia. Mergekan dia gitu kan. Ni merge. Bolehlah nanti siapa yang boleh Excel bantu-bantu kawan nanti. Mana merge? Merge pun dah tak nampak. Atas. Atas. Tak dikit, dia kan kita akan kalau bawah, kalau SP dia ada banyak, kita akan tulis semua SP dia. Ya, kena. Tapi kita ikut bab lah, nak mudah buat bab. Bab 1 sheet. Bab 2 sheet lain. Maksud dia. Okey. Kemudian di sini kita nak menilai TP dia. Okey. Tadi ada berapa jenis cara kita nak menilai? 3. Okay, apa dia? Mata, Penulisan. tulis. Misalkan. Okey, jadi nak mudah kita buat pematian P. Kemudian penulisan, macam nak bezakan dia. T lah kan, T tulis. Lisan M. Okay. Jadi bila student ni ahli, katakanlah 1.1, dia faham, dia boleh dapat TP 5. Oh, lupa ada tambah lagi satu. Sorry. Banyaknya. Sebelum ni kita kena tulis TP pula. Nanti boleh share kan? Boleh. Okey. Katakanlah kita nak bagi dia TP 5. 1.1.1 TP 5. Okey, pelajar ni pandai, saya tak buka balik lagi SKP tadi. Pelajar ni pandai pola dan juga buat pola. Pola ni yang macam ni. Lepas 2, 4, 4, 6, 8. Okey. Pelajar ni pandai membaca sifir pola. Saya pun bagi dia TP 5. Macam mana dia pandai? Dia guna kaedah lisan. Katakanlah dia boleh cakap. Okey. Sebut sifir 2, 2, 4, 6, 8. Okey, berjaya lah TP 5. Kita pun bulat L. So dia berjaya dapat TP 5 guna kaedah lisan. Dan setiap pelajar akan berbeza lah. Kita tak boleh lah macam Wani tadi TP 2. Contoh. Abdullah nanti nangis lagi. Katakanlah TP 2 dekat sini. Tak payahlah tarik tu main tulis dekat sini kan. TP 2 lepas tu tapi TP 2 tu kita tak dia tak guna kaedah lisan lah, rupanya penulisan. Tak nak bercakap sebenarnya, tapi bila dia tulis Itu pemerhatian. tengok dah apa ni. Tulis. Okey, tulis. Bila dia tulis tu lepas 2, 4 tiba-tiba 8. Kena bantu dia lagi. Macam itulah contohnya. Jadi di sini kita, sebab tu masa tulis tu kita tak buat sebagai hard copy. Dia dalam ni sahaja. Sebabnya dia akan berubah. Dia mungkin akan esok TP 5 dah berjaya dah dia dapat sifir dulu. Okay. Di akhir ni barulah ada tahap penguasaan keseluruhan. Okey, tahap penguasaan keseluruhan. Okey, back to the SKP. Dekat belakang topik tu kan. Ada last kali belakang topik tu ada tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Jadi itu adalah tahap penguasaan keseluruhan. Keseluruhan maknanya semua. Tahap kat sini nama dia standard prestasi lah. Standard prestasi. Okay. Yang kita nak key in dalam template yang ni lah. Bukan yang ni. Ni rekod kita je. Yang kita nak key in lah yang ni. Katakanlah dia dapat TP 5, TP 5, TP 1. Okay. Contoh.
Jadi kita kena buat sesuatu yang kita terus rangkumkan bahawa dia boleh dah TP5. Tak payah tengok dah TP1 ni contoh. Kita sendiri yang tahu student tu dia boleh senang sifir tapi masa tu demam. So demam agaknya dua tulis gitu kan. Contoh. Kita sendiri yang memahami dan mengetahui murid kita. Okay, jadi kat sini selayaknya dia sepatutnya dapat 5 untuk keseluruhan tajuk ni. Okay. Jadi kita pun pergi dekat bila dah habis semua standard prestasi, barulah kita pergi ke template pelaporan. Okay, saya buka je ada tak template pelaporan? Dia kena buka. Buka. Yang biru. Lah kan. Entahlah kuning. Ni nombor dan operasi. Kadang-kadang dekat sini ada je dia dah bagi tahu semula untuk kita fahamkan. Okay. Sebenarnya nak lebih faham kena khatam di SKP tu lah. Okay. Macam ni contoh Afan Hafiz. Kan ini. Jadi daripada semua yang elemen-elemen tadi saya nampak student ni akhirnya boleh sampai TP4 saja. TP4, jadi kita kena faham lah TP4 tu apa. Menggunakan secara berkesan, model, eksplisit gitu. Kita kena faham setiap tahap penguasaan tu apa yang pelajar tu dah faham, dah capai. Okay, jadi dia layak dapat TP4. Macam Anisah Madihah TP3. Adalah reasonnya menyebabkan saya bagi dia TP3. Tapi adakah student ni akan selamanya di TP3? Tidak, kita boleh ubahkan dia. Macam mana kita boleh ubah? Sebab kita tahu student tu ada kemajuan. Takkanlah selamanya dia tak faham pola. Begitulah kan. Okay. Ada soalan? Ada. Ya Allah. Rasanya itu je lah kot. Tu dah. Tenang hati. Inilah dia tahap penguasaan. Jadi nak tunjuk. Ni yang tadi kita tunjuk ni. Nanti nak buat dia. Jadi sekarang mungkin sebab dia berbeza-beza. Contoh macam BM mungkin tak ada ni, dia ada membaca Dia bidang kemahiran. kemahiran. Jadi kita nak menilai tu kita tak boleh lah. Boleh ajar BM dah. Bila kita nak mengajar BM, kita tak boleh lah ikut standard prestasi matematik. Jadi mungkin dia dah macam cerita tadi lah, tiba-tiba dia boleh buat satu event yang mana guru-guru berkumpul, pelajar berkumpul. Dia dah pandai buat event tu pun kita tahu penggunaan bahasa dia. Dapat TP6. Student tu seorang je lah. Yang lain aku ikut. Tak boleh kita bagi yang lain tu pun TP6 walaupun kita nampak ni best friend dia ni, kita kena bagi TP6 juga. Maka di situ pertimbangan profesional kita. Kita dah revisi PPT dia, tengok dia berlisan, dia dapat PPT. Tapi bila kita buat puasa, kita buat PPT, dia tak mencapai PPT 5 tu pula, tak menunjukkan yang okey lah. Bila dalam kelas dia okey, tapi bila exam tak tunjuk selari dengan apa dalam kelas. Okey, bagus soalan Cikgu Wani. Okay, soalannya ialah kita nampak dia macam faham kan? Tiba-tiba exam benda ni kosong ni kan, mat lah terutamanya kan. Dalam kelas nampak boleh buat latihan, tiba mana jawapan nak ditanda ni kan. Dan admit memang biasa kita tak boleh bagi makan sebab tak ada jawapan. Jadi kat sini apa timbang taranya ialah itu yang saya sebut tadi. Bagus Cikgu Wani punya soalan. Kita kena buat satu pecahan. Sebab macam saya sebut tadi, ada student yang bila dia tengok contohlah, dia tak boleh, penulisan tu tak boleh. Tapi kita nampak dia boleh sampaikan dalam kelas tu, dia faham je sebenarnya. Maka kita boleh bagi dia TP5 tapi berdasarkan perkhidmatan di kelas. Jadi kita tu saya sebut tadi, kalau nak bagi adil, kita kena buat pecahan. Buat pecahan macam exam tadi 40% je. Kalau kita buat 100% exam memang dia tak boleh lah. Itu yang tapi ada juga student tu diam tapi exam dia boleh. Maknanya kita ambil kaedah penulisan untuk TP5 dia. Macam tu. Tapi itulah rekod tu kita yang kena rekod untuk evidence kita sendiri. Kita sendiri boleh jawab kalau orang tanya. Okey, jelas? Ya. Contoh kira kita ni boleh memilih mana-mana kaedah. Ya. Dari kaedah kita pilih mana paling tinggi, so kita akan ambil sebagai
Secara keseluruhannya lah. Betul? So, 3 kaedah melalui pertimbangan profesional, tetapi kena ikut tiang-tiang di SKP. Tak boleh macam silibus sendiri macam tu. Pola dan jujukan contoh tajuk tadi. Kena ikut bacaan di SKP juga. Okey, boleh kalau tak ada soalan tu je lah kot. Pukul 4 habis. Boleh ke benda boleh? Saja usul benda. Oh, tadi dah tanya ni lah. Puan dah jawab. Terima kasih. Tak ada soalan kan? Ada soalan lagi tak ni? Buka lagi. Okey. Ustazah Nadia. Apa contoh atau bentuk instrumen pentaksiran? Bukan bentuk, maksudnya macam mana kita nak bentuk penulisan, bentuk dokumentasi. Oh, dokumentasi rekod perkembangan murid tadi tu lah. Maksud macam mana? Apa is it? Evidence instrument? Tak tahu. Instrumen. Bagi kalau evidence Boleh ikut rekod, awak nak rekod. Boleh ikut rekod dengan video, okey lah. Biasa Soal jawab tulis lah kita soal rekod jawab. kan. Soal jawab, tapi soal jawab tu nak bukti kena rekod lah. Macam tu. Akhirnya rekod gitu. Tapi kaedah tu mungkin beza. Mungkin nak menilai pelajar pandai main bola. Tapi kita kena buat satu perlawanan lah. Oh, ni menang. Boleh dapat TV5 semua yang menang ni. Macam tu maksud dia. Okey, kalau sekiranya Lihat kopi kan. ya. Masa PBS ya wajib. Tapi masa PBD hanya apabila ditanya saja. Contoh macam Jaiz, saya tak nampak lagi, belum start buat lah kot. Mungkin akan datang. Jadi kita kena ready je lah. Ada evidence kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Dia lebih akan menjadi tanda tanya ialah apabila student kita semua TP6. Semua TP6 akan dipersoalkan. Tapi kalau kita betul-betul memang student tu berjaya, kita boleh jawab. Memang dia dapat TP6 macam tu. Dan juga akan menjadi tanda tanya kalau semua sama. Semua TP3 je ni. Isi je ni ke apa macam tu. Pun tak boleh. Mesti ada sedikit perbezaan. Ataupun semua TP5 je. Itu akan menjadi tanda tanya. Oh, tapi tak adalah. Maksudnya tak adalah TP1 rekod, TP2 rekod, TP3 rekod. Tak perlu. Yang tinggi yang kita ambil. Gitu. Maknanya hari ni kita nak buat ujian TP5 semua ready rekod gitu. Tak adalah ngajar je okey rekod semua TP1 Tidak semestinya. Tapi nak rekod tak ada masalah. Cuma kita lah jadi rasa bebanan kan banyak. Rekod lagi student ni macam tu juga kan gitu kan. Contoh. Boleh. Okey. Jangan bagi sama. Jangan bagi sama. Jangan bagi. Ya, Jangan bagi. nak just Jangan nak bagi menunjukkan ada perbezaan. Tak adalah kita mengajar tu, kau semua tiba-tiba tengok je cikgu ni gitu kan. Tapi sebenarnya kalau student tu boleh tak masalah. Cuma kita lah yang kena bersedia untuk menjawab kalau semuanya kita bagi apa dia. Oh, nak tanya ya. Jadi Satu soalan je. cakap siapa? Cikgu-cikgu lelaki apa aja? Tu. Sau cikgu lelaki. Ya. Aku cepat dia. Selain daripada pemerhatian guru subjek atau mata pelajaran, adakah boleh diambil kira pemerhatian daripada orang sekeliling? Boleh. Itu maknanya daripada penilaian kendiri tadi. So, jadi Najat, kesimpulannya semua kaedah pentaksiran kita boleh jalankan, tetapi macam mana kita nak masukkan kaedah tu dengan di SKP kita. Contoh, nak menilai pandai baling bola, tapi ada tak baling bola tu dalam di SKP? Bermakna itu boleh dibuat tapi tak perlu di PBD kan. Yang PBD ni hanya yang ada dalam di SKP. So tu yang macam tak ada masalah kalau kita nak tiba-tiba buat apa lagi yang kita boleh buat ya. Ada idea tu. Lakonan tadi tu lah. Lakonan tadi tu macam mana kita nak relatekan dalam di SKP? Ada tak tulis lakonan? Tak ada, tapi kalau lakonan mengenai hasil tambah nombor boleh di SKP kan? Maknanya dia boleh di PBD kan?
So kesimpulannya kita nak mengajar tapi dalam masa yang sama kita nak efisien lah kita punya kerja. Tak adalah menambah beban kerja. Nak enjoy mengajar tapi dalam masa yang sama kita tahu tahap mana student kita sampai. Smart. Okay. Menjawab tak persoalan Najat? Dia menjadikan macam okey. untuk subjek usul-usul. Mungkin salah satunya kita boleh bagi titik 3 kalau dia berkemahiran untuk menyampaikan kepada orang lain. Mungkin dalam kelas kita tak nampak, mungkin dia buat dekat luar. Maksudnya orang luar boleh bantu kita untuk bagi penilaian kita. Penilaian punya betul. Penilaian akan sebaya tapi yang awak nak cari tu kena ada di dalam SKP lah. Tapi kita boleh ambil terima lah guna pakai apa. Awak kena rekodkan apa. Oh belajar ni sekian-sekiannya daripada Ustazah Fatimah di luar gitu. Kena rekod. Tak, maksudnya awak sendiri simpan lah. Maksudnya awak tahu dia Maksudnya ada maklumat, ada note. ada maklumat. Tak adalah mana datang tiga ni kita main bagi je gitu. Terima kasih. Okay. Ya Ustaz Amin. Saya mewakili Ada pula wakil. Saja je Ustaz Amin. Boleh Ustaz Amin. Lalu pada ada kat kaunter apa nama masa komunikasi kan. Tengok anak tu dapat 2 kan. Tapi 2 ayat ni macam skripnya sama kan. Kalau 2 apa dia punya Di pelaporan PBD you. laporan kan. Tapi yang ni cadangan lah. Okey. Apa yang budak pelajar ni perlu improve atau kekurangan dia mungkin boleh ditulis surat. catatan guru masa pelajaran. Daripada pelajar ni. Tapi guru tak belajar nak tulis. Sebenarnya dia ada catatan guru Laporan tu kita tak boleh dah nak ubah sebab laporan tu memang daripada KPM sendiri. Cumanya catatan tu boleh diselitkan lah oleh guru kelas rasanya ataupun guru subjek. Boleh. Cumanya di pelaporan tu memang kita tak boleh ubah.